Aziz ada dah dekat situ Aziz? Ha. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita untuk hari ni ya. Okey, cikgu nak teruskan. Wan Naim, bolehkah cikgu nak teruskan ni Wan Naim? Mana ni? Okey, cikgu harap semua orang adalah dekat sini. Cikgu takut kalau cikgu start lambat nanti tak habis nanti. Okey, Arik Muaz, thumb up sikit kalau cikgu boleh nak teruskan. Mantap. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni cikgu nak bagi tahu kamu, setiap kali cikgu buat penjelasan pada sesuatu soalan, kamu kalau tak faham apa-apa tanya terus, tanya terus. Sebab kalau kamu biar nantilah nak study dia jadi lambat. Dia jadi lambat. Dia jadi nanti delay dia terus terlupa. Jadi cikgu nak elakkanlah benda macam tu, terus tanya. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey, mantap. Okey. Jadi untuk kelas cikgu hari ni kalau ada respon lah, respon. Ada soalan nak tanya boleh terus respon. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Cikgu akan mula share screen. Ada student tanya cikgu. Ada student dia tanya cikgu. Cikgu, saya rasa susah lah. Makin lama makin susah lah. Kenapa cikgu? Dia meluah. Tu form 5 lah. Form 5 dia meluah dekat cikgu. Cikgu, saya rasa hidup ni makin lama makin susah lah. Okey, dia macam ni lah. Kehidupan ni bila kita makin membesar, cabaran dia akan terus tinggi sikit. Jadi apa yang kamu kena buat? Bila cabaran tu tinggi, tak salah untuk kita merungut. Tetapi kita pun sendiri kena tinggikan usaha kita. Sebab, okeylah. Cikgu nak tunjukkan dekat kamu semua. Kalau kamu rasa form 3 dah susah kan? Okey, cikgu buka portal dekat depan ni. Okey, nampak ke skrin cikgu share? Nak dengar suara sikit. Nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Okey. Dekat sini cikgu bercakap tentang graduan menganggur. Menganggur tu maksudnya tiada pekerjaan. Belum lagi graduan yang dah dapat kerja tapi bawah gaji yang tak sampai level. Kita cakap tentang graduan menganggur. Kamu form 3. Diorang dah habis degree. Dan diorang ni, diorang pun termasuklah. Cikgu pun pernah mengalami 2023, 30,000 orang menganggur. 2023, tengok ni, 5.1% menganggur. Kalau dekat sini, 90,000 graduan bakal menganggur. Kamu boleh tengok dan cikgu tak nak kamu expect yang hidup ni akan makin mudah. Hidup ni makin mudah bila? Bila kamu punya usaha selari dengan level kamu. Kalau kamu form 3, usaha macam form 1, kamu akan keep tertinggal. Kamu akan rasa susah. Sampailah bila kamu form 5 nanti, kamu rasa macam, aku dah give up dah nak study. Okey, kalau tak study nak buat apa? Itulah soalan-soalan yang cikgu nak cuba kamu jawab dekat diri kamu. Jadi, cikgu pesan dekat form 3 ni sebab diorang nak nak mulakan langkah yang pertama. Cikgu nak tunjuk diorang ni yang graduan menganggur ni degree tau. Degree, diorang dah berapa langkah dah. Langkah pertama PMR, langkah kedua SPM, langkah ketiga diploma, langkah keempat degree. 4 langkah dah diorang. Ada berapa ramai orang tercicir tetapi diorang dah berjaya 4 langkah pun still menganggur. Okey, kerja tak ada masalah ke? Kerja ada masalah. Memang akan ada cabaran di setiap level. Jadi cikgu nak kamu usaha untuk tingkatkan kamu punya motivasi supaya kamu punya usaha selari dengan level kamu. Kalau lagi tinggi lagi baguslah. Okey. Jadi kita nak teruskan dah kepada kita punya UASA set 2. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkanlah
kepada kamu semua. Okey, kalau kamu macam nak minta motivasi, boleh Roger cikgu lah. Cikgu pun tak adalah pakar motivasi sangat, tapi cikgu dulu kalau dekat sekolah swasta, cikgu guru penolong kanan hal ehwal murid jugalah. Kalau nak tanya sesuatu boleh tanya. Okey, jadi kita pergi kepada soalan-soalan. Ada ramai dapat markah rendah. Siapa yang dapat markah tinggi, 50% ke atas, kamu sebenarnya basic kamu dah strong. Tapi tak strong sangat. Tapi better. Dia macam tengah-tengah. Good, better, excellent. Dia dekat better. Okey. Jadi siapa yang dapat bawah 50, kamu kena hati-hati. Okey, hati-hati tu maksudnya apa? Lebihkan usaha. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, kita akan menjawab kepada soalan nombor 1. Okey. Kalau ada apa-apa tak faham, tanya tau. Okey, soalan nombor 1 adalah berkaitan dengan indeks. Indeks ni apa? Kuasa. Jadi dekat sini antara berikut yang manakah tidak mempunyai nilai yang sama dengan 27/2/3. Kamu nak kena cari sesuatu nilai yang mana dia sama dengan 27/2/3. Tidak mempunyai nilai. Jadi dekat sini kamu tak payah fikir banyak. Sebab apa? Sebab bila kamu nak tekan, kamu carilah. Dia nilai dia tidak sama. Okey, bila kita nak cari nilai tak sama, kita tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator, buka 27, buka kuasa 2/3. Kamu tekan kalkulator 27, topi kuasa 2/3. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 9. Ini jawapan dia. Jadi kenapa cikgu buka cikgu? Sebab ini nilai dia. Ini adalah dia punya nilai. Jadi kita tengok kepada soalan A. Kita tengok kepada A kita. A kita kat sini 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 kamu tekan kalkulator, kamu dapat 9. Jadi A tu betul. Okey, B. Kita pergi dekat B. Tekan kalkulator je ni. 81 1/2. Jadi dekat sini, kamu tekan kalkulator. Nak tekan kalkulator macam mana? 81 topi, buka kurungan sebab dia nak kuasa ni. 1/2. Kamu tekan kalkulator dekat sini. 81 topi kuasa 1/2. Dekat sini kamu akan dapat dia 9 juga. Jadi nilai dia sama. Ni cara, ni teknik nak jawab. Okey, kita pergi kepada C. Okey, punca kuasa 3, kuasa 4. Macam mana nak nampak kuasa dia ni? Okey, cikgu ajar. Kalau dia punca kuasa 2, dia sebenarnya adalah 3 kuasa 1/2. 4 dekat atas. 4 ni darabkan dengan 1/2. Kamu akan dapat 4 darab 1/2, 4/2. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu 4/2 bahagi 2, kamu dapat 3 kuasa 2. Kat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat 9. Nilai dia sama. Nilai dia sama. Sampai sini semua jelas ke? Nak dengar suara sikit. Sampai sini jelas? Jelas. Okey. Jadi D tu kenapa salah? Okey, cikgu buat warna merah kenapa dia salah? Okey. Tengok Okey. Bila punca kamu tukarkan dia kepada kurungan kena ada 9 1/2. 3 ni darabkan dengan 1, kat sini kamu akan dapat 9 3/2. Tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator tu macam mana? 9 topi buka kurungan 3 bahagi 2. Jadi dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat 27. Inilah nilai dia lain. Ini cara dia. Ini cara nak selesaikan kalau soalan macam ni. Okey, selesai dah soalan nombor 1. Okey, cikgu. Okey, cikgu nak teruskan kepada soalan berikutnya. Boleh ke? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 2. Okey, tu soalan nombor 1 punya jawapan Okey, boleh screenshot. Boleh screenshot, boleh buat nota, boleh buat study. Okey. Aiden jelas ke Aiden? Jelas. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Okey, macam mana nak jawab kalau soalan ni indeks tu dalam pemalar? Algebra ataupun pemalar tu dalam indeks. Pemalar ni maksudnya huruf dia dalam kuasa. Jadi dekat sini 4 kuasa 2, cikgu buat warna hitam ya.
4 kuasa 2 darab 2 kuasa 4 darab 8 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa N. Ingat, bila dia macam ni, perkara paling penting adalah kamu kena samakan asas. Asas tu apa? Okey. Asas ni adalah nombor besar. Indeks ni apa? Indeks ni adalah dia punya kuasa. Ni nota cikgu. Ni nota cikgu. Tadi cikgu ajar cara tekan kalkulator. Okey, sekarang bila nak samakan asas 4 ni, apa kamu nampak dekat sini? Net 2 kuasa 2 sama dengan 4. Nampak? Kita tak ubah nilai, kita hanya ubah bentuk. Sebab 2 kuasa 2 dia still akan dapat 4. Habis. Darab dengan 2 kuasa 4 tak perlu ubah. Darab dengan 8. 8 ni adalah 2 kuasa 3. Nampak? Kita ubah dia punya asas. Lepas tu buat apa? Okey, selesaikan dulu kurungan. 2 darab 2 dapat 2 kuasa 4. Darab 2 kuasa 4 darab 2 darab 3 dapat 2 kuasa 6. Okey, hukum indeks. Yang kedua adalah A darab dengan A. Asas dia sama. Cikgu tulis tu dulu. Okey, bila M dan N, bila asas dia sama, kamu boleh tambah A, M tambah N. Nampak? Kenapa cikgu tunjuk? Sebab asas dia dah sama dekat sini. Tengok. Asas sama. Jadi 2, 4. Darab dia ditambah 4. Tambah dengan 6 sama dengan 2N. Jadi 4 tambah 4 tambah 6, kamu akan dapat 14. Kamu boleh terus tambah. 14 sama dengan 2 kuasa N. Bila dah sama dua-dua belah, kamu boleh potong. Jadi dekat sini kamu akan dapat 14 sama dengan N. Ini jawapan dia 2A. Boleh faham ke semua? Boleh. Salin. Screenshot. Screenshot. Tak sempat salin, screenshot. Wan Naim, okey Wan Naim. Ada soalan nak tanya kat sini Wan Naim? Tak ada. Okey. Faham kan ni? Cikgu berani cakap confirm soalan macam ni boleh masuk kamu punya USA. Confirm masuk. Kalau tak boleh score, at least kita dapat markah pada dia punya jalan kerja. Okey. Cikgu nak terus kepada soalan berikutnya. Boleh ke? Boleh. Sekejap ke tengah salin ni ke? Okey. Salin. Ambil ni. Okey Gus, siap dah ya? Okey. Masih Okey. Bagi tahu kalau nak sekejap cikgu macam pergi laju sikit. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak ajar pula. Ini masuk bab 2. Ini masuk bab 2. Okey, nota dia bukan main singkat lagi. Buat susu terus. Okey, nota dia bukan main singkat lagi benda macam ni. Kenapa cikgu cakap singkat? Okey. Jadi, sebelum kamu nak pergi kepada soalan A, B, C, D ni, kamu kena faham tera, giga, mega, kilo. Okey. Kita pergi kepada kita punya tera, mega, kilo. Okey, yang ni. Yang ni kena tahulah. Cikgu tunjuk kat depan ya. Okey. The power of 10. Ni nota yang pertama. Yang mana kamu kena hafal. Kamu jangan cakap tak ada pula tau. Jadi dekat sini kita nak cari nilai terbesar. Okey, A 1.04 darab 10 kuasa negatif 6 disambung tera liter. Tera tu apa? Ni tera kita. Dekat sini 10 kuasa 12. Darab lagi dengan 10 kuasa 12. Itu yang pertama. Okey, B B tak apa. B 0.085 giga. Giga mana? Ni giga. Giga adalah 10 kuasa 9. Darab 10 kuasa 9. Selesai B. Okey, kita pergi pula kepada C. 3850 mega. Mega dia dekat atas ni 10 kuasa 6. Darab 10 kuasa 6. Habis dah. Okey, kita pergi pula kepada D. Okey, masing-masing boleh tengok D. 5 darab 10 kuasa 5 kilo. Kilo tu apa? Kilo tu 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. Okey, habis. Macam mana nak buat ni? Okey. Mula-mula, kita tengok yang mana ada 10 yang sama. Sebagai contoh, A dengan D. Okey, dia kan indeks. Dia kan indeks. Jadi, bila dia indeks, 1.04 darab 10
negatif 6 darab dia jadi tambah 12. 1.04 darab 10 negatif 6 tambah 12 kamu dapat 10 kuasa 6. Selesai. Selesai. Okey, ni B dah tak ada apa-apa, C pun dah tak ada apa-apa, kita tengok D. Okey, 5 darab 10 kuasa 5 darab hukum indeks. 5 tambah 3, dekat sini kamu dapat 5 darab 10 kuasa 8. Habis. Jadi, kita tengok pula nota yang seterusnya. Ni nota pertama. Ni nota pertama. Nota yang seterusnya adalah semua kotak yang cikgu bulat ataupun semua yang warna hijau tu, cikgu bagi satu je nota ni, cikgu nak kamu ingat betul-betul. Okey, kalau dia positif, dia ke depan. Kalau dia negatif, dia ke belakang. Apa benda? Titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat sini untuk soalan A. Untuk soalan A, cikgu buat warna apa lawa? Warna hijau lah. Okey, untuk soalan A, 1.04 darab 10 kuasa 6. Ini masing-masing boleh tengok. Ni nota, okey, tak kena pula nota ni Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau positif, kamu pastikan nombor kamu lagi besar. Kalau negatif, kamu pastikan nombor kamu lagi kecil. Jadi bila dia positif, kamu kena pastikan nombor yang kamu dapat lagi besar daripada 1.04. Jadi macam nak jadi lagi besar? Gerak ke depan. Gerak ke depan berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini kita akan dapat 104, 0, 0, 0, 0. Ada 4 kosong. 0, 0, 0, 0. Nampak? 1.04 ke belah bawah, nombor dia makin besar. Sebab apa? Sebab 6 ni dalam keadaan positif. Ini jawapan A. Jelas ke semua untuk A? Jelas. Jelas. Okey, kita tengok B. Kita tengok B. Semua ni dia kuasa positif. Jadi positif kamu kena pastikan nilai kamu besar. Jadi masing-masing boleh tengok B. 0.0085 darab 10 kuasa 9. Jadi, tengok. Bila dia positif, kamu kena pastikan nilai kamu lagi besar. Jadi, bermakna kena gerak. Kena gerak ke belakang. Jadi, kat sini 9. Gerak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, dekat sini kita akan dapat, mulakan dengan 85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nampak? Habis. Okey. Ni nak senang nampak nilai. Setiap selang 3 digit kita letak koma. Setiap 3 digit kita letak koma. Jadi kita nampak dekat sini. A lagi besar daripada B lagi besar daripada A. Okey, kita terus kepada C. Masing-masing boleh tengok C. 3850 darab 10 kuasa 6. Tengok ni. Titik perpuluhan dia kat mana? Dekat sini, belakang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini kamu akan dapat 8 pula. 3, 8, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap 3 kali. 1, 2, 3 letak koma. 1, 2, 3 letak koma. 1, 2, 3 letak koma. Nampak? Habis dekat situ. Jadi C ni wow besar dah. Jadi kat sini kita tengok pula yang terakhir untuk D. 5 darab 10 kuasa 8. Perpuluhan kita dekat sini kalau tak nampak. Jadi 8 kali gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada tambah 8 kosong. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap 3 kali letak koma. Setiap 3 kali letak koma supaya memudahkan kamu baca. Jadi dekat sini jawapan yang paling besar kamu boleh compare kan. Jawapan dia adalah C. Jelas ke? Boleh faham cara buka tu? Boleh. Ni nota pertama. Bila kamu nampak tera, giga, mega, kilo, kamu kena tukar. Tukar kepada apa? Kamu kena tukar dia. Tera tu apa? Giga tu apa? Mega tu apa? Kilo tu apa? Itu pertama. Yang kedua, kamu kena jadikan semua darab 10 kuasa apa. Jadi kalau dia ada 2 10 ni, bermakna kamu boleh guna hukum indeks. Sama macam ni. Hukum indeks. Habis. Okey, lepas tu nak tukar daripada bentuk indeks, bentuk piawai ke bentuk tunggal, kena ingat. Kalau kuasa dia positif, nilai kamu kena lagi besar.
Apa ni yang nak di-compare lagi besar? 1.04 dengan 1,040,000 lagi besar. Sama juga semua makin besar, semua makin besar, semua makin besar. Selesai dah dekat sini. Okey, ada soalan ke nak tanya semua kat sini? Boleh follow lagi ke? Cikgu. Nah, Cikgu kalau ya. kan dekahektar kilomega semua tu kan rasanya 10 kuasa tu kena hafal lah semua tu. Yes, betul. Wan Aim rasa susah ke nak hafal? Susah sikit kot. Susah. Kat kalkulator ada? Kat kalkulator ada? Okey, kita pergi kat kalkulator kejap. Kalkulator. Kat kalkulator, kalau kamu nampak, atas setiap nombor, dia ada tulis huruf M, G, T. Nampak ke semua? M, G, T tu. Nampak. Itulah mega. M tu mega. M besar tu mega. Nampak? Simbol dia, simbol dia. M besar atas nombor 7. Okey, masing-masing boleh tengok nombor 7. Okey, masing-masing nak tengok nombor 7. Kalkulator ni, kalkulator ni. Semua tengok nombor 7. Atas nombor 7 ada tak nilai M? Ada. Okey, sekarang tekan 1. 1. Lepas tu kamu tekan shift 7. Kamu akan dapat 1M. Okey, tekan sama dengan. Okey, dah tekan dah sama dengan? Dah. Okey, tekan kat situ. Kamu akan tengok dia akan keluar daripada bentuk 1 juta. Kamu kira kosong. Ada berapa kosong kat situ, Wan Naim? Ada 6. Ada 6. Bermaksud dia 10 kuasa 6. Tu kalau tak nak hafal. Boleh faham? Boleh. Semua huruf ni ada dalam kamu punya kalkulator. Kamu boleh tengoklah kat sini. Okey, selesai dah sampai situ. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Okey, kalau ada soalan nak tanya tau, jangan diam. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 4. Okey. Jadi, untuk soalan nombor 4, masing-masing boleh tengok ini adalah soalan yang ramai orang tak suka, iaitu berkaitan dengan bab 3. Antara yang berikut, manakah faktor yang menyebabkan permohonan kad kredit ditolak? Permohonan kad kredit. Yang pertama, setiap orang warga negara Malaysia memang layak untuk memohon kad kredit. Tetapi bukan semua orang boleh lulus. Okey. Yang pertama, syarat untuk mohon kad kredit adalah usia mesti di atas 21 tahun. Atas bukan bawah. Okey. Yang kedua, pendapatan tahunan hanya 20,000. Ni betul lah. Ni betul. Okey. Dia kata kat sini yang bukan faktor. Yang bukan faktor. Jadi, kok kamu pening kan? Cikgu buka nota kejap. Buku teks matematik tingkatan 3. Cikgu akan tunjuk nota dekat mana cikgu jumpa. Okey, sekejap bagi cikgu masa. Tak seronok kalau kita jawab soalan tetapi tak dapat nota dia. Sebab nota tu yang kita pakai buat dalam periksa. Okey, kejap cikgu cari. Kad kredit. Ni pelaburan. Hutang merancang. Okey. Yang masing-masing boleh tengok. Ini adalah syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang pemohon bagi yang nak mohon kad kredit. Ada 3 jenis syarat dia. Screenshot. Tak sempat salin, screenshot. Yang pertama, kena 21 tahun ke atas. Jadi 21 tahun ni adalah faktor. Okey. Okey, pendapatan adalah pendapatan minimum mesti 24,000 tapi dia kata 20,000 je. Jadi bukanlah. Sebab dia kena 24,000.
Alex tidak mempunyai dokumen sokongan. Dekat sini dia kena ada dokumen sokongan untuk menyatakan dia punya gaji bulanan dan sebagainya. Jadi dekat sini yang bukan faktor yang penolakan kad kredit dia adalah D. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Tak sempat salin, screenshot. Kamu boleh tengok. Semua ada dalam buku teks. Okey, cikgu nak terus kepada soalan nombor 5. Boleh ke? Boleh. Okey, Sekejap baik. ke? Kita 2 minit ke? Kejap. ambil gambar. Screenshot. Ambil gambar. Takut tak sempat. Okey dah. Dah. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada soalan nombor 5. Okey, sorry. Okey, soalan nombor 5. Bundarkan kepada 3 angka bererti. Kenapa ada lagi yang salah soalan ni? Cikgu tengok ada dalam 7 orang salah soalan ni. 0.015527. Bila dia nak 3 angka bererti, kira dulu 3 angka bererti. Kiraan mesti daripada sini. 1, 2, 3. Okey, buat tiang, tengok nombor belakang 2. Jadi bila nombor belakang 2 tak perlu tambah 1, bermakna jawapannya 0.0155 sahaja. Jawapan dia adalah C. Kalau kamu tengok nombor dia besar, kamu kena tambah 1. Kalau kurang daripada 01234, perbundaran. Kalau nombor tu 01234, tak perlu tambah 1. Tetapi kalau nombor tu yang belakang tu 5, 6, 7, 8, 9, dekat sini nota dia adalah perlu tambah 1. Ni perbundaran. Okey, habis. Cikgu nak terus kepada soalan nombor 6. Boleh ke? Boleh. Okey. Alia Maisara dapat tak ni? Dapat. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang, untuk menjawab soalan pulangan ni, bermakna semua yang ada pulangan, dia dalam pelaburan. Ni nota dia. Kamu boleh tengok nota dia. Jadi, kita tengok. Antara yang berikut, manakah yang mempunyai pulangan sederhana? Ni yang pertama. Jadi mana pulangan sederhana dekat sini? Tahap pulangan sederhana dekat sini ada 1 sahaja. Lepas tu dia kata tahap kecairan tinggi. Jadi jawapan dia adalah unit A mana? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan tahap kecairan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nazran ada Nazran? Ada cikgu. Apa maksud tahap kecairan? Maksudnya macam contoh macam mana nak cakap macam benda yang senang nak dapat duit lah. Contoh Pandai. Ya, betul. Mudah convert kepada duit. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Kenapa simpanan ni tahap kecairan dia tinggi? Sebab dia duit. Bila dia duit dengan duit dia senang. Sama juga dengan simpanan tetap, dia duit dengan duit. Okey, untuk hartanah lah kita ambil satu contoh hartanah. Kenapa tahap hartanah ni rendah? Sebab hartanah ni harga dia mahal, bukan semua orang boleh beli. Jadi bila nak dapatkan seorang buyer, seorang pembeli kamu punya hartanah, rumah kamu ke, hotel kamu ke, apa-apalah berkaitan dengan tanah kamu, nak dapat pembeli tu kadang-kadang makan masa 1 tahun. Sebab itulah dekat sini tahap kecairan dia rendah. Saham pula kenapa? Saham ni dia bila nak jual sesuatu, bila kita nak menjual, kita kena queue, kita kena beratur. Tapi tak apa, takut kamu tak faham Tak apa, kamu hafal je ni. Untuk saham tu dia kena faham flow untuk saham.
Cikgu tak nak pergi kat situ dulu. Cikgu nak kamu fahamkan betul-betul jadual yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey, jelas ke nombor 6? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis nombor 6, kita pergi kepada soalan yang berikutnya, soalan nombor 7. Ramai lagi tak reti nak cari skala. Okey, nak cari skala ada 2 step sahaja. Cikgu ulang. Nak cari skala ada 2 step sahaja. Okey, step pertama, ingat nota cikgu. Bila kamu ingat formula ni, kamu boleh selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan skala. Apa dia? Ukuran lukisan berskala per dengan ukuran objek sama dengan 1/n. Ni step pertama. Step pertama ni, kamu kena cari nilai n. N tu apa? Nisbah dia. Jadi, ukuran lukisan berskala, kamu ambil satu part yang mana dia sama. Contohnya, ini adalah kita punya ukuran lukisan berskala, ini adalah kita punya UO. Kenapa ni cikgu cakap ukuran lukisan berskala? Sebab cikgu nampak dia ada apostrofi. Okey. Jadi, contohnya kat sini cikgu nak buat kat bawah ni, 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini kita ada 4 cm. Tapi, kalau nak ambil dekat UO, kamu kena ambil tempat yang sama. 1, 2, 3, 4. Tapi 0.5. Jadi 0.5 darab 4 kamu dapat 2 cm. Selesai. Jadi ULS kamu ambil 4 cm. Per dengan UO kamu ambil 2 cm. Sama dengan 1/n. Jadi darablah silang. 4 darab n dapat 4n. 1 darab 2 dapat 2. 4 ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 2 bahagi 4. Kamu boleh kecilkan. Kamu dapat 1/2. Okey. Itu step pertama. Step yang kedua. Step yang kedua adalah. Lepas kamu jumpa nilai n ni. Masukkan ke dalam satu nisbah n. Jadi 1 nisbah n yang kamu jumpa 1/2. Jadi jawapan dia B. Ada 2 je step untuk cover the whole chapter. 2 sahaja step dia. Dapat semua step yang cikgu tunjuk kat depan? Dapat. Okey. Dah salin dah? Tengah salin. Salin. Okey, ambil gambar ke? Cikgu bagi masa kan? Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Wan Rifki pula. Umar Rafiki ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, habis sudah masa untuk dibenarkan. Okey, macam mana semua? Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya adalah tentang lukisan berskala juga. Lukisan berskala ni, dia kalau kamu nak faham, kamu kena tengok dia punya nisbah. Okey. Jadi, cara dia dekat sini, kamu ambil satu part. Ambil satu part yang mudah kamu nampak. Sebagai contoh, kita pergi kepada soalan A. Okey, kamu nak tengok dia skala ke tak kan? Okey, mana yang mudah kamu comparekan? Mudah untuk dikomparekan adalah 12 dengan 6. Jadi daripada 12 cm nak jadi 6 cm, dia kena buat apa? Cikgu nak tanya kamu semua. Darab 2. Yes, kena darab 2. Jadi, bila dia darab 2, maksudnya 20 ni, bahagilah. Bahagi. Bahagi 2. Bahagi 2. Okey, jadi 20 ni, dia kena bahagi 2 jugalah. 20 bahagi 2 dapat 10 cm, tapi sini 18. Jadi, bila kamu dapat 18 kat sini, salah lah. A kamu salah. Sebab apa? Sepatutnya dekat sini adalah 10. Tu cara nak jawab dia. Okey. Okey, kita pergi pula kepada B. Okey, mana yang mudah untuk di-comparekan dekat sini? Okey, kamu tengoklah. Cikgu comparekan 12 dengan 4. Okey, kita tengok B pula. 12 cm nak dapat 4 cm bahagi dengan 4. Jadi 20
20 cm ni yang belah bawah ni, cikgu kena bahagi dengan 4 jugalah. 20 bahagi dengan 4, cikgu dapat 5 cm. Tapi dia tulis 7. Jadi bila dia tulis 7 dekat belah bawah ni, B ni salah lah. Dia bukan ukuran yang sama lah. Sebab dia apa? Sebab dia berlainan nisbah. Okey, kita pergi pula kepada C. Okey, kalau dekat sini 12 dengan 8, tak best. Sebab cikgu nampak dapat perpuluhan. Okey, tak kisah. Dia tak kisah. Jadi masing-masing boleh tengok. 12 cm nak jadikan dia kepada 8 cm, dia senang je. Kamu ambil 8 bahagi 12. Okey, 8 bahagi 12. Ni cara dia. Kalau kamu tak dapatkan dia punya ukuran, kamu boleh tengok ke depan. 12 cm nak dapat 8 cm bermakna kamu boleh guna bahagi ataupun darab. Jadi cara dia dekat sini adalah cara sama je macam dekat atas. Macam cikgu dapat bahagi 4. Cikgu dapat bahagi 4 adalah cikgu buat 12 bahagi 4. Cikgu dapat 4. Macam ni cikgu dapat bahagi 2. 12 bahagi dengan 6 dapat 2. Macam mana nak selesaikan ni pula? Sama je lah. 12 bahagi dengan 8. Kita tekan kalkulator, kita dapat 2/3. Bermakna 12 bahagi dengan 2/3 dekat sini. Sorry. 12. Kat sini cikgu buat darab. Darab 2/3. Dekat sini cikgu dapat 8. Okey. Ni nisbah dia. Ni cikgu pakai darab pula. Okey. Darab 2/3. Sekarang 20 pula. 20 cm darab 2/3. Kamu boleh tekan kalkulator. 20 darab dengan 2/3. Dekat sini, kamu akan dapat jawapan dia 13.33. Jadi dekat sini dia tulis apa? Dia tulis 25. Bila dia tulis 25, jawapan dia adalah salah. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey. Kalau kamu nak tengok juga calculation untuk D, walaupun kita dah ada satu je jawapan, cikgu akan tunjukkan. 12 nak jadi 3, 12 cm nak jadi 3 cm, kita kena bahagi berapa? Cikgu nak tanya kamu semua, kena bahagi berapa? 4. 4. Bahagi 4. Jadi, bila kita nak check, kita check belah bawah. 20 cm bahagi dengan 4, kita tekan, kita dapat 5 cm. Jadi dia dapat sama. Sebab itulah D jawapan dia. Ini cara kita nak check sama ada bentuk tu dikira sebagai bentuk yang sama ataupun bentuk yang berbeza. Kita check dia punya nisbah. Ni nisbah dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Inilah jawapan dia. Okey, selesai. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. Tak cukup tak kalau tak sempat screenshot ya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Tadi bab 4. Ni masuk bab 5. Ni masuk bab 5 iaitu trigonometri. Okey, yang manakah tidak benar? Okey, yang pertama, bila kita nak buat sesuatu soalan macam ni, kamu cuba buat dua benda. Yang pertama, kamu kena tentukan HOA. H adalah hypotenuse, O adalah opposite, A adalah adjacent. Macam mana kita nak tengok H? Kita cari sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Ini 90 darjah kita. Okey, ini H kita. Ini 90 darjah kita. Ini H kita. Habis. Tetapi untuk cari O, kamu kena tengok sudut yang kamu pilih untuk dijadikan rujukan. Okey, kalau kamu tengok sini ada theta dengan alfa. Okey, dekat sini cikgu jadikan dia sebagai alfa. Jadi kalau cikgu setkan alfa, O cikgu dekat 4. Dan kalau cikgu setkan dekat sini, cikgu punya ini alfa. Ini adalah alfa cikgu. Dan cikgu setkan ini theta cikgu. Theta cikgu dekat sini, okey, bermakna O cikgu kat sini. Okey, habis. H dah ada, O dah ada. Jadi ini adalah A cikgu. Ni A cikgu. Ini adalah O cikgu. Dan ini adalah H cikgu. Tengok cara cikgu gantikan dia. Jelas ke semua cara cikgu dapatkan HOA? Ke nak cikgu ulang? Jelas. Okey.
HOA. Tengok. H dulu. Depan dia 90 darjah. O. Kamu tengok sudut rujukan kamu apa? Sisi yang berhadapan dengan sudut rujukan kamu adalah O. Okey, habis. Jadi dekat sini dia bagi sin dengan tangent. Sin formula dia adalah SOH. SOH dia datang daripada sin O per H. Kalau dekat alpha, sin alpha, O dia apa? O dia 4. H dia apa? H dia dekat sini 5 cm. Kamu cari guna Pythagoras theorem ya. Okey. Jadi kamu dapat 4/5. Jadi awal-awal dah salah. Tengok sin. Okey, ni theta, sorry. Sin alpha. Ni kan sin alpha. Ini alpha kita. Okey. O per H. O dia 4. H dia adalah 5. Ni H dia. Jadi dekat sini dia tulis 3/5. Jadi inilah tidak benar. Jadi jawapan dia adalah C. Jelas? Boleh faham? Boleh. Kalau sin theta. O dia apa? Sin theta kat sini. O dia 3. Nampak 3. H dia apa? H dia 5. Jadi 3/5. Betul 3/5. Yang lain. Tangent theta. Ni tangent theta kan? Tangent ni formula dia lain pula. Tangent ni formula dia adalah TOA. Bermakna tangent per dengan OA. Jadi tangent theta. Theta kita kat sini. O kita apa? O kita 3. A kita apa? A kita 4. 3/4 sama. Okey, habis. Tangent alpha. Okey, tangent alpha. O kita apa? O kita 4. Tulis 4. A kita apa? A kita 3. 4/3. Jadi betul. Tu jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Jangan salah tahu yang ni tahu. Paling penting dalam trigonometri adalah yang ni. Kamu kena cari kedudukan HOA dengan betul dulu. Yang kedua, bila kamu dah jumpa HOA yang betul, kamu kena ingat formula dia. SOH kah TOA. Dan jangan lupalah kena ingat teorem Pythagoras macam mana cikgu dapat 5 cm ni. Teorem Pythagoras adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kamu boleh cari C tu. Ini C, ini A, ini B. Jadi C kat sini cikgu ringkaskan, cikgu dapat 5 cm. Tak pun kamu hafal je. Kalau satu sisi 3, satu sisi 4, kat sini kamu dapat 5. Confirm. Okey. Selesai nombor 9. Jelas ke semua soalan nombor 9? Jelas. Yang lain nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Kalau ada apa-apa tak tahu, bagi tahu cikgu. Okey, cikgu teruskan kepada soalan nombor 10. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Dekat sini, dia nak cari theta. Dia nak cari theta. Trigonometri, bila kita nak guna trigonometri, kamu kena dapatkan segitiga bersudut tegak. Ini segitiga bersudut tegak kita yang pertama, yang warna biru. Ini segitiga tegak kita yang warna hijau. Jadi di sini, lepas kita dah dapatkan, ingat, kedudukan dulu. Dia memang tak boleh lari. Step pertama adalah kamu kena cari kedudukan. HOA. Nak cari H, kamu kena jumpa sudut 90 darjah. Ni 90 darjah. Sini 90 darjah. Jadi yang berhadapan dengan 90 darjah, ini adalah H kamu. Ini adalah H kamu. Okey, habis. Yang kedua, bila kamu nak cari O, kamu kena tengok sudut rujukan kamu. Sekarang untuk yang warna biru, sudut rujukan adalah di sini. Jadi bila di sini, ini adalah O kita. Ini adalah O kita. Cikgu buat sama warna je lah. Ni O. Ini H, ini O. Habis. Kalau yang ni, sama. Sudut rujukan kita dekat sini, yang berhadapan kita dekat sini adalah O kita. Dan yang terakhir A. A itu dua-dua pegang tempat yang sama. Habis kat situ. Jadi kita nak cari theta. Theta ni kita akan dapat melalui theta warna biru
tambahkan dengan theta warna hijau. Nampak ke semua yang cikgu tunjuk tu? Nampak. Okey. Jadi, bila kita nak pergi kepada theta warna biru, kita kena tengok apa yang dia guna. Okey, bila kamu dah tentukan ni, kamu tentukan pula kamu nak guna apa. Soh, ka, toa. Kita kena ingat, A kita tak pakai. A kita tak pakai. Bila A kita tak pakai, yang ada A kita potong. Toa ada A, kah ada A. Bermakna kita pakai soh sahaja. Jadi, tengok ni, calculation cikgu sila salin. Jadi, untuk cikgu cari yang warna biru, cikgu pakai sin theta sama dengan O per H sebab dia soh. Jadi, sin theta, O cikgu apa? O cikgu 8.8. H cikgu apa? H cikgu 10.1. Jadi dekat sini, cara dia adalah kamu pindahkan sahaja sign tu ke sebelah. Kamu akan dapat sign negatif 1. Tekan shift sign. Buka kurungan 8.8, 10.1. Kamu tekan calculator. Okey, tekan calculator dengan cikgu ya. Okey, kita tekan calculator sama-sama. Shift sign, buka kurungan 8.8 bahagi 10.1. Dekat sini kita akan dapat jawapan dia 60.6 theta. Habis. 60.61 pun boleh. Habis. Itu yang warna biru. Itu yang warna biru. Cikgu pergi pula kepada yang warna hijau. Jadi warna biru cikgu dekat sini 60.61. Jadi yang warna hijau cikgu sama je. Sin theta O per H. Sin theta O cikgu dekat sini 6.5. H cikgu dekat sini 8.1. Kita nak theta, jadi pindahkan sin ke sebelah. Tekan shift sign. Dalam kurungan, kena buat kurungan. Siapa tak buat kurungan salah. Shift sign, tekan sama-sama. Buka kurungan 6.5 bahagi 8.1. Dan dekat sini, kamu tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat 53 point. Cikgu bundarkan. Dekat sini kita bundar kepada satu titik perpuluhan je lah. 53.4. Sama jugalah dekat sini. Sebab cikgu tak nampak titik perpuluhan kan. Okey, habis. Jadi, guna formula asal untuk mencari theta adalah yang warna biru 60.6 tambahkan dengan yang warna hijau 53.4. Jadi kita tekan kalkulator 60.6 tambah 53.4, kita dapat jawapan dia 114 darjah. Jawapan dia adalah A. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okay. Screenshot. Cikgu tahu ni banyak sikit nak salin ni. Screenshot. Okey. Dah. Cikgu macam mana nak tahu nak ambil soh ke kah ke toa? Okey, good job. Siapa yang ada soalan nak tanya boleh WhatsApp cikgu Cikgu baca je WhatsApp cikgu. Cuma cek dekat sini cikgu tak dapat nak baca sangat sebab cikgu buka macam ni, cikgu tak nampak siapa chat. Okey, cara dia soh ke kah ke toa, kita tengok sisi yang tak pakai ataupun sisi yang tiada nilai. Sisi yang tiada nilai dekat sini adalah cikgu nampak A. Dia tak bagi tahu nilai dia berapa. Jadi bila dia tak bagi tahu nilai dia berapa, cikgu anggapkan sisi tu kita tak pakai. Jadi A tu kita tak pakai. Bermakna bila A kita tak pakai, toa dia ada pakai A, kah pun dia ada pakai A. Jadi kita potong A dekat sini. Maksudnya soh je yang tak guna A. Jadi kita pakai soh. Semoga jelas. Jelas yang bertanya. Masing-masing okey. Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okay, mantap. Okey, cikgu nak teruskan kepada soalan 11. Boleh? Boleh. Okey, cikgu terus okey. Cikgu kena cepat sikit. Cikgu takut tak sempat. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tanya, jangan segan-segan. Tanya je tau. Tanya je. Jangan malu-malu. Boleh WhatsApp cikgu kalau nak tanya. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada soalan ini. Raja di bawah menunjukkan sebuah... Okey, kamu kena faham. Soalan yang cikgu bagi dalam objektif ni, dia boleh masuk dekat bahagian B, bahagian C. Percayalah cakap cikgu. Sebab dia memerlukan calculation. Walaupun kamu tengok dekat sini, semua soalan cikgu bagi adalah soalan objektif.
Tetapi soalan bentuk macam ni boleh masuk dekat bahagian B dengan bahagian C. Sebab tu kamu kena alert dengan cara cikgu menyelesaikan soalan ini. Okey. Jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni piramid dia bukan macam piramid yang kamu selalu nampak. Bukan macam piramid yang kamu selalu nampak. Sebab apa? Sebab dekat sini dia bersudut tegak. Bila dia bersudut tegak, piramid kamu segitiga bersudut tegak dekat sini. Dan ada 2 segitiga bersudut tegak dekat sini. Okey. Jadi itu cara dia. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Bila kita nak cari piramid ni, bila kita nak cari tinggi piramid, kita kena cari pula tinggi piramid ni macam mana. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok Cikgu buat satu je lah. Okey, cikgu buat satu takut kamu pening kan. Okey. Jadi piramid ni bukan yang macam dekat Mesir tu. Piramid ni adalah belakang dia segitiga bersudut tegak. Lepas tu dia macam tu. Dia macam kemah, dia macam kemah. Jadi sekarang ni tinggi bagi piramid, sebab dia nak tinggi kan. Okey, ni nota cikgu. Tinggi piramid ukur dia macam mana? Tinggi piramid ukur dia adalah daripada puncak ke tapak. Puncak di mana? Ini adalah puncak. Dan dia ke bawah. Dan ini adalah tapak. Nampak? Jadi, ini akan menjadi dia punya tinggi. Nampak tak? Kalau piramid biasa, cikgu tunjuk kat kamu takut kamu tak boleh bezakan. Okey, cikgu tunjuk. Kalau piramid biasa, tinggi dia jatuh dekat tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab ini adalah dia punya tinggi. Ini puncak dia dan ini adalah tapak dia. Kenapa dekat sini tiba-tiba jatuh dekat situ? Okey, sebab dia ada sudut 90 darjah dekat sini. Bermakna dia tegak. Dia tegak dengan S. Daripada T ke S. Jadi dekat sini, tinggi dia adalah TS. Boleh faham ke semua cara cikgu buat tu? Boleh. Okey, nampak kan? Okey, cikgu keluarkan segitiga kita. Cikgu keluarkan segitiga. Jadi dekat sini, cikgu ada huruf T, cikgu letak T. Cikgu ada huruf P, cikgu letak P. Cikgu ada huruf S, cikgu letak S. Dekat sini adalah 90 darjah. Dan dekat sini adalah cikgu punya sudut 52 darjah. Sekarang ni, dia nak cari tinggi iaitu TS kita berapa. Jadi, dia bagi panjang mana-mana tak? Dia bagi. Iaitu 6 cm. Bermakna sini pun 6 cm. Jadi panjang PS adalah 6 cm. Dapat ke semua cikgu keluarkan tu? Dapat. Okey, jadi macam tadi. Okey, untuk siapa-siapa yang confuse guna soh katua, kamu tengok Okey, mula-mula sekali jangan tulis soh katua. Masih. Mula-mula sekali kamu kena tengok H kamu mana, O kamu mana, A kamu mana. H kamu adalah sudut 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah adalah H kamu. Ini H kamu. Okey, habis. Itu H. Kemudian O. O adalah yang berhadapan dengan sudut kamu. Okey, ini adalah O kamu. Nampak? Jadi, O ni yang kamu nak. O ni yang kamu nak. Dan akhir sekali A lah. H-O-A. Ini A kamu. Lepas tu kita tulis formula. So-ka-to-wa. Dekat sini mana yang tak pakai? Cikgu nak tanya kamu. Mana yang tak pakai? H ke O ke A? Oh. O tu pakai. O tu yang kita nak. Bermakna O tu kita pakai. H. H yang kita tak pakai. Yang kita nak, kita kena pakai. Ada nilai, kita kena pakai. H ni, kita tak nak apa-apa nilai dekat sini.
Dan kita tak nak, dan dia tak bagi nilai. Bermakna H tu tak pakai. Okey, cikgu tunjuk. Macam mana cara dia pakai? Okey, nilai yang dia nak, itu confirm dia pakai. Nilai yang dia bagi, itulah yang dia pakai. Jadi nilai yang kita pakai adalah nilai yang dia nak dan dia bagi. Jelas ke semua? Jelas. Okey, Jelas, cikgu jelas. tunjuk. Nilai pakai adalah nilai yang nak cari. Yang kedua, ada diberi nilai. Diberi nilai. Jadi dekat sini H je lah. Jadi bila H kamu tak pakai, so dia ada pakai H, kah dia ada pakai H, bermakna kamu pakai TOA. TOA formula dia tangent theta O per A. Jadi tangent theta, tangent kita adalah 52 darjah. O kita apa? TS. A kita apa? 6 cm. Jadi dekat sini kita nak cari TS. Jadi tangent 52 darabkan dengan 6. Kita tekanlah kalkulator. Tangent 52 darabkan dengan 6. Kamu bundarkan, kamu akan dapat 7.7 cm. Panjang TS adalah 7.7 cm. Jawapan dia C. Jelas ke semua? Jelas. Okey, soalan macam ni, kamu jangan pelik. Cikgu cakap akan keluar dalam kertas bahagian B dan bahagian C. Sebab tu kamu kena salin dalam kerja. Okey, dah. Cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Nazran, ada soalan nak tanya Nazran? Tak ada cikgu. Okey, dah salin ke ni Nazran? Dah cikgu. Okey. Cikgu terus kepada soalan 12. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey, masing-masing kita pergi kepada soalan 12. Okey. Soalan 12 kita masuk kepada bab 6 pula. Sebab tu cikgu cakap, cikgu cover bab 1 sampai bab 9. Okey. Jadi, bab 6 ni cikgu kena buka nota lah sebab takut kamu dah terlupa kan. Jadi bab 6 adalah sudut dan tangent dalam bulatan. Okey. Kalau kamu pening, kamu sila tengok rakaman kelas ya. Cikgu ada ajar dah. Okey. Okey, dekat sini kita pakai ciri-ciri sudut dalam bulatan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, calculate the value of X. Ini kita sudut anak panah. Siapa yang ingat lagi sudut anak panah? Sila baguslah. Kalau siapa tak ingat, tengok dekat depan. Sudut anak panah. Macam mana sudut anak panah? Sudut anak panah dia ada 4. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey. Sudut anak panah yang dia guna dekat sini. Sudut anak panah yang dia guna dekat sini adalah yang ini. Kita starkan dia, kita bintangkan dia. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua. Cikgu akan tegakkan dia sebab takut kamu tak nampak kan. Cikgu akan tegakkan dia. Nampak? Tak nampak lagi kan? Alamak. Tak apalah. Cikgu tunjuk Okey, sudut anak panah di sini. Yang pertama sekali, dia kena ada kaki. Mana kaki daripada sudut anak panah ni? Ini kaki dia. Kaki dia adalah, mestilah ada 2 kan? Kita ambil kaki yang normal lah. Ada 2. Ni kaki dia. Kaki dia datang daripada pusat. Kaki dia datang daripada pusat. Kaki dia datang daripada pusat. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Okey. Jadi dekat sini, kita tengok dekat sini, kita ada daripada pusat, kita ada 2 kaki. Kaki yang pertama, cikgu buat yang warna biru. Daripada pusat, turun kaki. Turun kaki. Ini kaki pertama. Okey, habis. Kedua, kaki yang kedua adalah yang warna hijau. Okey, nampak ke semua? Daripada pusat. Nampak? Boleh faham sampai situ? Okey.
Sekarang mana anak panah dia? Anak panah dia daripada kaki, dia pergi dekat satu bucu. Dia pergi dekat satu bucu. Dia pergi dekat satu bucu. Daripada dua-dua belah kaki dia pergi dekat satu bucu. Jadi yang warna biru, mana dia bucu dia? Ini bucu dia daripada dua kaki. Mana warna hijau dia punya bucu? Ni dia daripada dua-dua belah kaki. Habis. Jadi apa yang kita nak nampak kat sini? Okey. Ni cikgu star kat sini. Pembukaan kaki adalah 2 kali. Jadi cikgu tunjuk kat sini. Pembukaan dekat kaki adalah 2 kali. Daripada sini 1 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu buat alfa pula. Pembukaan 2 kali adalah daripada sini 1 kali. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi pembukaan dekat ruang warna biru ni adalah 2 tetah. 2 tetah. Tetah kita 30. 2 darabkan dengan 30 kita dapat 60 darjah. Jadi pembukaan dekat sini adalah 60 darjah. Okey, habis. Okey, nak cari alfa dia pula. Kejap semua. Sorry. Tengok tau. Nak cari alfa dia pula adalah kiraan dia ni alfa 35. Jadi 2 darab 35. Jadi alfa kamu sama dengan 70 lah. 70. Sorry. 70. Jadi dekat sini, pembukaan dekat sini adalah tetah tambah alfa. Tetah kita 60 darjah. Alfa kita 70 darjah. Jadi pembukaan adalah 130 darjah. Cikgu jumpa kat situ 130 darjah. Guna yang ni. Jelas ke? Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Jadi macam mana cikgu nak cari X bila cikgu jumpa sini 130 darjah? Macam mana cikgu nak cari X? X sama dengan berapa agak-agak? 360. Yes. 360 tolak? 130. Yes. Jadi dekat sini, kita tolakkan dia. 360 tolak 130, kita dapat jawapan dia 230 darjah. Jawapan dia A. Kena faham sudut ni. Dulu kalau kamu tak faham sudut ni, ikutlah kamu punya matematik power macam mana pun. Tapi, kamu tak tahu ciri-ciri ni, kamu tetap takkan boleh jawab. Confirm. Sebab dia ikut ciri-ciri dia. Siapa yang faham ciri-ciri dia? Nak faham ciri-ciri ni senang je. Kaki, cari kaki dulu. Kaki datang daripada mana? Datang daripada pusat. Cikgu pun buka lah. Kaki pertama warna biru, kaki kedua warna hijau. Sudut dekat kaki pembukaan dia mesti 2 kali ganda daripada sudut dekat anak panah dia. Jadi nak dapat anak panah dia macam mana? Daripada kaki, kedua-dua belah kaki, hubungkan ke satu bucu. Daripada dua-dua belah kaki, hubungkan ke satu bucu. Cikgu dapat 30 dan 35. Jadi ini pembukaan sudut dekat anak panah. Jadi pembukaan sudut dekat kaki 2 kali sudut dekat pembukaan anak panah dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak terus kepada soalan 13. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikut. Screenshot. Screenshot. Jangan pelik kalau soalan kiraan macam ni dia boleh masuk dekat bahagian B. Betul, tak tipu. Okey, habis. Kita pergi kepada soalan 13 pula. Okey. Soalan 13 masih lagi di bab 6. Cikgu ambil makan masa lama sedikit. Dah nak pukul 10 dah kan. Sebab cikgu kena menjawab sambil menerangkan. Takut kamu terlupa kalau cikgu nak jawab macam tu je. InsyaAllah lah sekejap je. Okey, sebab cikgu ajar. Kalau cikgu ajar, cikgu kenalah tahu. Kalau tak macam cikgu nak ajar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ini kita panggil dia sisi 4 kitaran. Tadi kita panggil dia ciri-ciri sudut dalam bulatan. Jadi masing-masing boleh tengok. Sisi 4 kitaran. Formula yang pertama dekat sini adalah kamu kena faham. Yang berhadapan total dia sama dengan 180 darjah. Tapi kita tak pakai. Kita pakai yang tu. Kita pakai yang ni. Sisi 4 kitaran.
Sisi 4 kitaran, dia tetap berhadapan. Tetapi satu belah dalam, satu belah luar. Kalau yang ni ciri-ciri pertama, dua-dua belah dalam. Cikgu pakai ni Jadi, menggunakan ciri-ciri yang kedua, satu belah luar, satu belah dalam. Kalau sini X, maksudnya sini X. Nilai dia adalah sama. Jelas ke semua cara cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Dia mesti berhadapan, satu sudut belah luar dan satu sudut belah dalam. Kalau belah luar tu X, maksudnya sini pun X. Habis. Kemudian, ini garis lurus. Kalau garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Yes. Jadi X sama dengan 180 tolak dengan 102 darjah. Kita pun tekan kalkulator. 180 tolak 102. Kita dapat 78. Jadi nombor 13 jawapan dia adalah B. Jelas ke semua? Okey ke? Wahai anak muridku semua, kenapa diam ni? Okey ke? Okey. 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 Jadi habislah. Cikgu nak jawab soalan yang seterusnya, boleh? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 14. Okey, soalan 14 adalah tentang unjuran ortogon. Kita dah masuk kepada bab 7. Tadi bab 6. Berarti cikgu cakap, cikgu cover semua bab. Samalah dengan set yang baru ni. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak cari pandangan-pandangan dia lah. Kamu kena pandai tahu pandangan-pandangan ni. Antara berikut manakah tidak benar? W kalau cikgu pandang, memang cikgu akan nampak dia punya segitiga. Jadi ni benar. Okey, X. X kalau cikgu pandang, memang cikgu nampak dia macam ni. Okey, Y kalau cikgu pandang, memang cikgu nampak dia macam tu. Z, kenapa Z tu salah? Siapa boleh bagi tahu cikgu pandangan yang betul untuk Z? Tahu? Aiden, macam mana pandangan yang betul untuk Z, Aiden? Dia ada belah dekat tengah. Yeah, dia ada belah dekat tengah. Menandakan dia punya ni. Jadi Z tu salah. Jadi jawapan dia adalah D. Jelas ke semua soalan 14? Jelas. Okey, moga menjawab. Okey, cikgu teruskan. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Afif ada ke kat sini? Afif diam. Ada Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 15. Soalan 15 adalah berkaitan juga dengan sudut anak panah. Iaitu pakai sudut ini. Sudut anak panah ni kamu kena faham satu benda lah. Okey, yang pertama sekali sudut anak panah adalah satu sudut yang mana dia datang daripada kaki. Sorry, terbesar pula. Kaki. Pusat dia datang daripada kaki. Lepas tu anak panah dia pergi kepada satu bucu. Ingat tu je. Kaki, bucu. Kaki, bucu. Pembukaan dia pula. Pembukaan dekat bucu anak panah dengan pembukaan dekat kaki anak panah mesti 2 kali ganda. Kalau sini X bermakna sini 2X. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Kemudian dekat sini tangent. Tangent ni kalau kamu tak faham, dia campur-campur kan. Tu yang macam ramai dapat rendah tu. Sebab dia campur-campur. Kalau kurang persediaan memang akan dapat markah rendah. Jadi dekat sini kita tengok tangent. Tangent ni dia memang akan membentuk 90 darjah. Kat mana? Dekat garisan. Mana garisan dia? Okey ni. Ini akan membentuk 90 darjah sebab dia dalam satu garisan. Ni tangent dia. Sama juga dekat sini dia akan membentuk satu garisan iaitu 90 darjah. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jumlah sudut pedalaman untuk segi 4 siapa ingat berapa? Tahu? Ke lupa? Okey, tak apa. Kalau lupa cikgu tunjuk. Jumlah sudut pedalaman kita belajar masa form 2. Tapi kena ingat jugalah yang ni. N tolak 2 darab 180.
Jadi bucu dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi N kita sama dengan 4. Salin ni, bila N kita sama dengan 4, 4 tolak 2 darab 180, kamu dapat 360 darjah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, sampai situ. Okey. 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 Jadi dalam peta ni dia ada 2x. Tambahkan 90. Tambah 90. Tambah 90. Total dia sum up dia kena sama dengan 360. Jadi 90 90 90. Kamu tambahkan dia, kamu dapat 270. Jadi 270 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 360 tolak 270. Jadi dekat sini kamu akan dapat dia 90 darjah lah. Jadi 2 ni darab pindah ke sebelah. 90 bahagi dengan 2, kamu dapat X sama dengan 45. Jawapan dia D. Jelas ke semua soalan nombor 15? Ada 2 maklumat dekat sini. Ini info yang pertama dan ini adalah info yang kedua. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, habis. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya, boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan yang berikutnya. Cikgu minta maaf lah, rasa macam tak sempat nak habis 40 soalan kan. Okey, sebab kena jawab sambil terang. Kalau tak terang, nanti kamu tak faham. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 16. Raja di bawah menunjukkan sebuah heksagon sekata. Kamu boleh keluarkanlah maklumat dekat sini. Kamu tulis heksagon sekata. Okey, habis. X ialah satu titik tengah yang bergerak dalam heksagon itu. Ini bab 7 iaitu tentang locus. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Locus. Cikgu cikgu keluarkan kita punya nota. Aziz sampai sini okey Aziz? Ke susah-susah Aziz soalan ni? Boleh lah. Boleh lah, susah lah. Betul. Okey. Ya Okey, locus ni kamu memang kena, tak boleh nak tolong, kena hafal lah. Kena hafal. Locus tu yang mana? Locus tu yang warna merah. Sebelum kamu nak dapat locus, kamu kena dapatkan dia punya tanda. Tanda tu yang mana? Tanda tu yang warna hitam. Okey. Lepas tu syarat. Kena ada syarat. Syarat dia yang mana? Syarat tu dia bagi tahu yang sama panjang. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. X ialah satu titik yang bergerak. Kamu kalau nak jawab locus, cikgu dah ajar sebelum ni, kamu kena tahu locus, kena ada tanda, kena ada syarat. Locus, tanda, syarat. Okey, locus tu apa? Apa titik yang bergerak? Daripada soalan yang kamu baca tu, apa dia bagi tahu titik apa yang bergerak? Okey, X ialah titik yang bergerak. Maksudnya locus X. Habis. Bergerak dalam heksagon. Lepas tu cari tanda. Dia nak cari tanda. Bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama daripada garis PV dengan garis RT. Jadi garis dia adalah garis PV dan RT. Jadi PV yang mana? Masing-masing boleh tengok. Garis PV cikgu pekatkan. Ini PV kita. Ini PV kita. Lepas tu ini adalah RT kita. Jadi kalau dekat sini, kita nampak dekat sini, kita punya tanda adalah datang daripada 2 garis selari. Mana 2 garis selari? Ni. 2 garis selari. 1, 2. Nampak tanda. Kita cakap tanda. Tanda kan warna hitam. 2 garis selari. Habis. Jadi locus X. Macam mana nak dapat locus X? Locus. Bila kamu nak dapat locus, kamu kena dapat syarat dia lah. Iaitu jarak yang sama.
Jadi kamu tengok kat sini jarak dia sama-sama. Sama juga dekat sini pun sama-sama. Bermakna pergerakan lokus kamu di situasi ini adalah QU. Jadi jawapan dia adalah QU. Jelas ke semua? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Tu cara dia. Itu adalah kita punya cara. Jadi apa yang cikgu boleh ajar kamu last minute ni adalah bila kita nak jawab locus ni, kita kena ada locus apa? Kita kena ada dia punya tanda, kena ada syarat. Kenapa kena cari locus dulu? Sebab kita nak cari titik apa yang bergerak. Inilah locus X. Ini locus X. Locus X. Maksudnya dia bergerak daripada Q ke U. Dia bergerak daripada Q ke U. Dia bukan garis lurus. Dia adalah titik yang bergerak. Sepanjang QU ni ada pergerakan dia. Tu masuk locus. Okey, lepas tu tanda. Tanda ni yang pertama kalau kat nombor 1 ni tanda dia apa? 1 titik. Nombor 2 tanda dia apa? Ada 2 titik. Nombor 3 tanda dia apa? 1 garis lurus. Nombor 4 2 garis lurus selari. Nombor 5 2 garis lurus bersilang. Nampak dia bersilang. Okey, habis. Lepas tu syarat dia apa? Syarat dia kena dapatlah dia punya jarak. Ni jarak, ni syarat dia ni syarat dia. Ni syarat dia, ni syarat dia. Ni syarat pembukaan sudut dia. Tapi cikgu tak pergilah kepada semua sebab cikgu nak jawab based on soalan 4 saja. Sorry, soalan 4 pula, syarat yang keempat sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, dah screenshot dah? Boleh cikgu pergi kepada soalan seterusnya? Boleh. Boleh. Okey. Jadi tengok betul-betul tahu cikgu terang ni. Okey, ni adalah bab 9. Bab 9 apa? Tentang garis lurus. Okey, selari. Selari maksudnya apa? Mempunyai kecerunan yang sama. Tu masuk selari. Jadi M1 sama dengan M2. Jadi kita tengoklah. Bila nak cari selari, kamu kena tukarkan semuanya kepada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nota dia adalah Y tinggal sorang. Jadi dekat sini, kejap jawapan dia D. Cikgu buat. Cikgu akan tunjuk satu soalan kalau dia bukan dan kalau dia ya. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Okey, soalan C. A dengan B ni bukan tau. Okey, cikgu pergi kepada C. 4X tolak Y sama dengan 9. Ni persamaan pertama. Persamaan kedua, Y sama dengan negatif 4X tambah 9. Jadi daripada sini apa yang kita boleh nampak adalah kita kena pindahkan Y ke sebelah. Y kena tinggal sorang-sorang. 4X ni positif, pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 4X tambah 9. Negatif pun kena pindah ke sebelah. Dia akan jadi Y sama dengan negatif 4X tambah 9. Jadi dekat sini negatif darab negatif dapat positif 4X. Negatif darab positif dapat negatif 9. Okey, ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan MX tambah C. Y dia dah duduk sorang-sorang. Jadi mana M kamu? Ini M kamu yang pertama. Dekat sini M kamu positif 4. Okey, kedua adalah M kamu dekat sini negatif 4. Jadi satu positif, satu negatif. Jadi dia lain. Bila dia lain, kita cakap dia bukan selari. Selari ni maksudnya apa? Maksudnya satu garisan yang sama. Ini adalah dikira sebagai selari. Jadi bila M kamu lain, bermakna dekat sini dia bukan selari. Jadi jawapan C tu adalah salah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu pergi kepada D. Cikgu pergi kepada D. Okey. Dekat D ni, masing-masing boleh tengok kat depan. Dia ada 2 jenis persamaan. Okey. Persamaan pertama, cikgu buat pakai warna biru. 4X tolak 2Y sama dengan 9.
Tengok Okey, daripada sini Y kena tinggal seorang-seorang. 4X positif pindah ke sebelah, kita dapat negatif 2Y sama dengan negatif 4X. Lepas tu tambah 9. Okey, habis. Negatif 2 pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi kita akan selesaikan negatif 4X. Ingatlah cikgu tunjuk ni. Tengok, cikgu pecahkan dulu. Jadi Y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2. Kamu dapat 2X tambah tolak. Dapat tolak 9/2. Sampai sini jelas ke untuk warna biru tu? Boleh faham? Boleh. Nilai Boleh. M adalah mesti duduk sebelah X. Jadi M kita dekat sini adalah 2. Habis. Okey, sekarang kita nak cek yang warna hijau. X per 4 tolak Y per 8 sama dengan 1. Okey, ini dikira sebagai persamaan pintasan. Persamaan pintasan, nak cari kecerunan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Ni nota salin. Okey, ni untuk persamaan pintasan sahaja. Okey, negatif pintasan Y kita adalah di bawah Y ni, iaitu negatif 8 per dengan pintasan X kita iaitu 4. Jadi dekat sini negatif jadi positif. 8 bahagi 4 kamu dapat 2. Bermakna bila nilai kamu sama, jadi kamu dikira sebagai selari. Jadi jawapan dia adalah D. Boleh faham ke? Jelas ke? Okey. Jelas. Ni cikgu faham. Ada mungkin yang dah terlupa. Sebab dah lama. Tapi memang kena ulang kaji lah. Memang cikgu tak boleh nak tolong lah kalau kamu tak ulang kaji. Tapi cikgu tunjuk ni. Kamu boleh buka balik macam mana nak cari selari tu. Tak susah pun. Kamu buka je kamu punya buku modul yang cikgu suruh beli tu. Daripada buku modul yang cikgu suruh beli tu, ada homework cikgu dah tunjuk dah dekat kamu. Kamu boleh tengok. Okey. Ada soalan ke nak tanya dekat sini? Nombor 17. Tak ada. Ada Okey, cikgu terus kepada soalan berikutnya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan 8. Okey. Soalan 18 adalah berkaitan dengan locus. Okey, cikgu akan tunjuklah. Okey. Dia kabur sikit sebab soalan dia panjang sikit kan. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu, dia blur sikit, dia blur sikit, tapi boleh je baca. Jangan tipu pula. Okey. Boleh je nak baca okey. Okey, jadi untuk soalan locus, kena ingatlah apa tips cikgu bila nak jawab locus, kita cari locus apa, kita cari dia punya tanda, kita cari dia punya syarat. Okey, kita tengok Dia beri X dan Y adalah dua titik bergerak. Wow, kita ada dua locus dekat sini. Yang pertama adalah locus X. Yang kedua adalah locus Y. Okey, habis. Nampak? Okey, jadi bila ada dua, cikgu bukalah kepada dua. Okey. Kemudian dekat sini, kita tengok jarak titik X sentiasa sama 2 cm dari O. 2 cm dari O. Bila dia kata dari O sahaja. Dari O sahaja bermaksud satu titik. Satu titik adalah dia kena kepada locus yang pertama. Jadi ini adalah O kita. Mana 2 cm kita? 2 cm ni adalah yang ni. Jadi mana pergerakan untuk kita punya locus X? Pergerakan untuk kita punya locus X dekat sini, cikgu tak dapat nak tunjuk, cikgu lukis je lah. Okey, pergerakan untuk locus X adalah yang warna biru. Sebab apa? Sebab cikgu dapat dia daripada locus yang pertama. Yang itu dia membentuk bulatan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey.
Yang kedua, jarak titik Y sentiasa sama dari T. Bila dia cakap dari T, bermakna kamu kena faham dia akan membentuk satu garis lurus juga. Bila dia bentuk satu garis lurus, satu garis lurus pula. Ni T tu kan satu huruf, jadi dia satu titik je. Jadi bermakna dia lokus bulatan juga. Syarat dia apa? Syarat dia daripada titik T, tadi daripada O. Tadi daripada O. Bila daripada O, dia 2 cm. Dia punya bulatan ni jari dia 2 cm. Okey, habis. Okey, kemudian kalau sini T, jari dia berapa? Jari dia daripada T, dia bergerak 4 cm. Jadi 4 cm jari dia. Sini 2 cm. Sini 2 cm. Jadi 4 cm. Mana lokus dia? Lokus dia, kita pegang dekat sini, kita jatuhkan dia ke bawah. Jadi persilangan kita kat mana? Persilangan kita adalah tengok yang warna merah, E dan K. Jawapan dia dekat sini adalah E dan K, iaitu A. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh. Boleh. Untuk lokus kena tengok betul-betul lah. Dia lokus dia senang. Dia senang. Tetapi kamu kena tengok betul-betul lokus pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, lima. Kalau kamu salah tentukan 1 ke 2, 3, 3 ke 4 ke 5, kamu akan salah lokus kamu. Okey, selesai soalan 18. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan 19. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan 19. Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey. Jadi salin tau nota cikgu. Okey, tengok ni bab 9. Ni bab 9. Rajah 19 di bawah menunjukkan garis lurus PQ. Ni garis lurus PQ. Okey, antara garis lurus yang berikut, yang manakah mempunyai pintasan Y yang sama dengan garis lurus PQ? Okey, garis lurus PQ ni pintasan Y. Pintasan Y dia berapa? Okey, ini adalah persamaan pintasan. Persamaan pintasan, kita boleh terus dapat dia punya nilai pintasan. Okey, contoh kalau X per 12 bermaksud 12 ni adalah pintasan X. Mana X dia? Dekat sini. Dekat pasi X, nilai dia 12. Okey, habis. Okey, dekat Y, pintasan Y dia 6. Maksudnya dekat pasi Y, nilai dia 6. Habis kat situ. Jadi soalan dia nak bagi tahu. Daripada soalan A, B, C, D ni, kita kena tukarkan kepada persamaan pintasan yang mana nilai C dia mesti sama dengan 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. 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 Jadi dekat sini cikgu tunjuk teruslah. Jadi dekat sini kalau kita nampak, kita terus buat D. Sebab apa? 3X tambah 2Y sama dengan 12. Y kena tinggal sorang-sorang. 3X ni positif, pindah ke sebelah. Jadi negatif 3X. 12 ni positif. 2 ni darab, pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi asingkan negatif 3 per 2. 12 per 2. Jadi dekat sini kita dapat negatif 3 per 2X tambah 12 bahagi 2, kita dapat 6. 6 ni apa dekat sini? Ini adalah kita punya pintasan Y. Itu adalah nota. Itu adalah nota. Y ni adalah Y. M ni adalah kecerunan. C ni adalah pintasan Y. Sebab tu cikgu cakap cikgu nak cari C sama dengan 6. Sebab dekat sini garis lurus dia, pintasan dia sama dengan 6. Jelas ke nombor 19? Jelas. Jelas. Okey, habis Screenshot. Okey, cikgu akan teruskan kepada soalan 20. Sila study balik tau kalau kamu pening. Okey, masing-masing boleh tengok.
pembahagi sama serenjang. Perpendikular. Perpendikular tu apa? Okey, kalau parallel, nama dalam bahasa Melayu dia selari. Di mana dia mesti mempunyai keturunan yang sama. Kalau dekat sini, dia kata perpendikular. Perpendikular ni garis serenjang lah, serenjang. Jadi formula dia adalah M1 darab dengan M2 mesti equal to negatif 1. Ni nota. Sila salin. Okey, tentukan garis lurus RS. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama sekali, cikgu boleh cari garis lurus PQ punya persamaan. Macam mana nak cari garis lurus PQ punya persamaan? Tengok. Okey, garis lurus PQ punya persamaan. Yang pertama, Y sama dengan MX tambah C. Cikgu boleh cari nilai M menggunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mana X1, X2? Cikgu kamu. Kat sini X1, Y1. Sini X2, Y2. Masukkan dalam formula. M sama dengan Y2 kita 5. Tolak Y1 kita 1. Per X2. X2 kita 6. Tolak X1 kita negatif 2. 5 tolak 1 dapat 4. 6 tolak dia jadi tambah tau. 6 tambah 2 kita dapat 8. Jadi 4 bahagi 8 kecilkan kamu dapat 1/2. Ini nilai M. Nilai C pula mana nak dapat? Ambil je mana-mana koordinat untuk dimasukkan ke dalam persamaan kamu. Contoh dekat sini cikgu ambil koordinat Q iaitu 6,5 masuk Y sama dengan M. Kamu dah jumpa 1/2 X tambah C. Okey, ini X, ini Y. Tengok. Okey, Y kita 5, gantikanlah dengan 5. 1/2. X kita 6, gantikanlah dengan 6. Jadi 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi 3 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 5 tolak 3. Jadi 5 tolak 3 kita dapat 2. Ini dia cikgu ajar kamu. Bila kamu dah jumpa nilai M dan kamu dah jumpa nilai C, persamaan garis lurus PQ adalah Y sama dengan 1/2 X tambah 2. Ini adalah persamaan garis lurus PQ. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi pula kepada garis lurus RS. Okey, RS. Tengok. Okey, untuk cari garis lurus RS adalah yang pertama sekali Y sama dengan MX tambah C. M nak cari macam mana? Okey. Ni ada koordinat dia tapi tak ada koordinat R. Jadi pakai formula dekat atas. M1 darab dengan M2 mesti sama dengan negatif 1. M1 kamu apa? Sini akan jadi M1 kamu. Jadi 1/2 M sama dengan negatif 1. Pindahlah ke sebelah. Ini kan kalau kamu selesaikan kamu dapat M/2. Pindah ke sebelah 2 ni bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi negatif 1 darab 2, M kamu sama dengan 2. Selesai nilai M kamu. Selesai. Okey, habis. Nak cari nilai C pula. Masukkan koordinat yang ada iaitu S, iaitu 4, negatif 1. Y sama dengan MX tambah C. Ni negatif, sorry. Okey, cikgu terang ni, kalau kita tak mampu nak follow, salin tau. Cikgu cakap kalau macam kurang study, tak mampu sikit lah nak follow tu. Tapi boleh je nak kejar. Okey, habis. Ni M kita. Okey, C, nak cari C. Okey, masukkan nilai Y. Ini X, ini Y. Y kita negatif 1. M kita apa? M kita kan negatif 2. X kita apa? X kita 4. C. Negatif 2 darab 4, kita dapat negatif 8. Negatif 8 pindah ke sebelah. Negatif 1 tambah 8. Kamu akan dapat C kamu adalah 7. Persamaan garis lurus kamu adalah Y sama dengan M kamu negatif 2X tambah C kamu adalah 7. Selesai.
Jadi nak cari jawapan dia, dia adalah persamaan am. Persamaan am adalah AX tambah BY sama dengan C. Senang je. C tu duduk sorang-sorang. Jadi negatif 2 pindah ke sebelah, kamu akan dapat Y negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 2X sama dengan 7. Jawapan dia dekat sini adalah A. Panjang dalam kerja dia. Bila panjang, sebab tu cikgu cakap, tak mustahil masuk bahagian B dengan bahagian C. Tapi at least kita tahu nak dapat markah dekat mana. Jelas ke semua? Okey ke? Okey. Okey. Cikgu nak masing-masing salin. Kalau tak sempat salin, screenshot. Haziq boleh screenshot tak? Dah. Ya, okey. Nazran okey ke sampai sini Nazran? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu teruskan dah kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya cikgu macam tak sempatlah nak jawab semua soalan. Jadi kita jawab sekadar yang kita mampu. Okey, lokus yang pertama, sebuah jam, titik P ditandakan pada jarum minit. Rasa-rasa dia membentuk pergerakan macam mana? Garis lurus ke, garis lari ke? Titik ke, bulatan? Nombor 1 ni, apa jawapan dia agak-agak? Bulatan. Bulatan lah jawapan dia. Bulatan. Okey, jadi jawapan dia dekat sini nombor 1 adalah A. Takkan tak pernah tengok macam mana jarum ni bergerak. Okey, dia membentuk bulatan. Okey, nombor 1 ni senang lah. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Okey, nombor 2 dekat sini, cara nak jawab dia adalah kita kena ingatlah formula dia. Formula dia dekat sini adalah yang belah dalam duduk dekat belah bawah. Kita takut kamu confuse kan? Tak apa, cikgu tunjuk. Kan cikgu tunjuk macam tu je kan? Kamu pening. Okey, masing-masing boleh follow lagi tak ni? Cikgu ada masa sikit je lagi ni. Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini adalah indeks pecahan. Kita ambil dekat sini. Nak ambil semualah, nanti kamu pening. Cikgu ambil yang ni je lah. Okay, kita jawab soalan ni Okey, saya boleh tengok. Janganlah salah soalan macam ni dalam USA. Sangat-sangat rugilah. Okey, tengok yang belah bawah duduk dekat belah luar. Yang belah bawah duduk dekat belah luar. Bermakna B sama dengan 5. Yang belah atas duduk dekat belah dalam. Yang belah atas duduk dekat belah dalam. Bermakna C sama dengan 2. Jadi dekat sini B kita adalah 5. C kita adalah 2. Jadi jawapan kita adalah B. Jelas ke nombor 2? Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan berikutnya, iaitu soalan nombor 23. Raja di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Manakah yang tak benar? Okey, yang tak benar ni soalan dia sama macam tadi. Soalan dia sama macam tadi. Cikgu ada bagi 2 soalan yang sama sebenarnya. Ni C. Sin alfa sama dengan 3/5. Jadi dekat sini sin alfa sama dengan 3/5. Saja cikgu confusekan. Sebab cikgu tak tulis nombor. Ni sin alfa sama dengan 3/5 ya. Okey, jadi cikgu akan jawab soalan nombor 24. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Kita nak cari X. Bila kita nak cari X, kita kena ingatlah formula dia. Apa formula dia? Formula dia adalah kalau dia berhadapan, total up mesti sama dengan
180. Jadi X sama dengan 180 tolak 130, X sama dengan 50 darjah. Selesai X. Okey, nak cari nilai Y. Y dalam garis lurus. Jadi, bila dia dalam keadaan garis lurus, dia sama dengan 180 darjah. Y sama dengan 180 tolak dengan 60. Dekat sini kamu dapat 120 darjah. Jadi, kamu nak cari X tambah Y. 50 tambah 120. Tekan kalkulator, kamu dapat 170 darjah. Ini nombor 4. Soalan-soalan macam ni tak mustahil keluar dalam bahagian B dengan bahagian C ya. Cikgu dah tunjuk dah tadi. Okey, selesai nombor 4. Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada nombor 5. Okey, nombor 5 adalah indeks pendaraban antara indeks. 7 3/4 darab 7 1/2. Bila asas dia sama, kamu boleh terus tambah ya. Jadi 3/4 tambah 1/2. Kamu boleh terus tekan kalkulator. Nak kira pun boleh. Jadi bila nak kira, kita kena samakan dulu dia punya pembawah. Jadi 3/4 tambah 1 darab 2, 2. 2 darab 4, 4. Jadi bila dah sama, kita boleh tekan 3 tambah 2 dapat 5/4. Jadi jawapan kita adalah B. Jelas ke semua? 25? Jelas. Okey. Okey, bagus. Screenshot tau. Tak screenshot, tengok rakaman dia nanti. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Cari nilai bagi cos alpha. Cos theta. Okey, sebelum tu nak jawab soalan ni, kita cari dulu semua nilai dia. Okey, untuk mencari semua nilai ni, masing-masing boleh tengok di hadapan. Mungkinlah segitiga ni dia sengit. Tu yang ramai tak nampak sangat. Okey, cikgu tegakkan dia macam ni. Ni segitiga bersudut tegak. Jadi, okey, cikgu, ini C, ini A, ini B. Bila kamu nak cari panjang B, pakai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras dekat sini, formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C dia 2, 2 kuasa 2. A dia 1, 1 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi, 1 pindah ke sebelah. 2 kuasa 2 tolak ni tambah 1 kuasa 2. Sama dengan B kuasa 2. Jadi, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. 4 tolak 1. Kamu dapat 3. Jadi, B sama dengan punca kuasa 3. Jadi, panjang dekat sini adalah punca kuasa 3. Jelas ke semua cara cikgu cari panjang tu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, sekarang dia nak cari cos. Okey, pakailah soh kahtoa. Sebelum tu kita kena cek. Yang duduk depan sudut 90 darjah adalah H kita. Yang duduk depan kita punya theta adalah O kita. Dan ini adalah A kita lah. Jadi dia minta cos. Bila cos, formula dia dekah. Jadi cos theta sama dengan A per H. A kita punca kuasa 3, H kita 2. Jadi jawapan dia adalah C. Tu jawapan dia. Jelas ke semua? Soalan nombor 6, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, habis. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan nombor 7. Okey, senang je ni. Okey, soalan nombor 7 adalah yang pertama sekali, negatif K bila dia berada dalam kurungan, sebenarnya dia ada kuasa 1 lah. 8 darab dengan 1 kamu akan dapat negatif K. 8 darab 1 dapat 8. Okey, jadi dekat sini bila dia negatif, kita boleh keluarkan sekejap negatif dia. Macam mana? Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Kalau kamu tak nak bahagi negatif pun tak jadi masalah pun. Negatif keluar sekejap. Kamu jadi macam ni. 8 tolak dengan 5. K 8 tolak dengan 5. Kamu akan dapat dekat sini K kuasa 3. Jadi jawapan dia adalah A. Lepas tu kamu masukkan balik negatif K kuasa 3. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Tu cara dia. Okey, tu nombor 7. Kita keluarkan dia balik sekejap. Okey, selesai.
Okey, kita pergi kepada nombor 8. Permudahkan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada nombor 8. Okey, 125 4/3 bahagi dengan 1/25 kuasa negatif 1 darab negatif 5 kuasa 3. Dekat sini, cikgu nampak asas yang boleh dipakai adalah asas 5. 125 adalah datang daripada 5 kuasa 3. Kamu tekan kalkulator dekat sini, 5 kuasa 3 kamu dapat 125. Cikgu ganti kat sini 5 kuasa 3, 4/3. Bahagi dengan 1/25 pula datang daripada 5 kuasa 2. Jadi 5 kuasa 2 negatif 1 darab negatif 5 kuasa 3. Masing-masing boleh tengok kat depan. Dekat sini kita boleh potong terus. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 4 bahagi dengan ni kamu akan dapat 1/5 negatif 2. Negatif 1 darab 2. Darab dengan negatif 5 kuasa 3. Jadi dekat sini cara dia adalah kamu boleh ke ataskan benda ni. 5 kuasa 4 bahagi. Kalau negatif dekat belah bawah, ke atas dia jadi positif. Darab dengan negatif 5 kuasa 3. Jadi kuasa ni negatif 5 kuasa 3 tak buka. Kita selesaikan dulu yang ni. Tolak 4 bahagi 2. Jadi 4 tolak 2. Dia jadi 5 kuasa 2. Darab dengan negatif 5 kuasa 3. Jadi kamu buat skill macam tadi. Okey, kamu buat 4 tolak 2. Okey, dapat 2. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia adalah 5, 2 tambah 3. Okey, kejap Alamak, cikgu sangkut pula kat sini. Aduh, dah nak habis masa ni. Okey, kejap Ni betul. 5 kuasa 2 dengan darab 5 kuasa 3. Okey. Okey. Cikgu tunjuk lagi satu cara. Tapi dah sampai sini dah, tak jadi masalah pun. Okey, kamu tekan je kalkulator. Masing-masing boleh tekan kalkulator. 5 kuasa 2 darab dalam kurungan negatif 5 kuasa 3. Kamu tekan kalkulator dekat sini, kamu akan dapat negatif 3125. Sampai sini jelas ke? Aiden dapat Aiden? Dapat. Okey. Jadi dekat sini cara dia adalah ada rupanya jawapan. Cara dia adalah dekat sini negatif 5 kuasa 5. Macam ni jawapan ni. Kalau kamu tak nampak, kamu tengok cara yang ni Asingkan dulu dia punya negatif duduk dekat belah luar. Lepas tu tambahkan dulu 5 kuasa 2 tambah 3. Kamu akan dapat 5 kuasa 5. Baru kamu masukkan negatif. Macam tadi. Jadi jawapan dia adalah B. Sorry. Yang ni kalau kamu faham yang ni, boleh buat. Tapi nak kena fahamkan ni. Cara dia sama macam cikgu pakai dekat sini. Ni soalan nombor 28. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan kepada soalan yang terakhir, boleh? Boleh. Okey, bagi cikgu masa sekejap. Okey, nombor 9 nak tukar kepada bentuk tunggal 2.01 darab 10 negatif 4. Kalau nak tukar kepada bentuk tunggal, kena ingat ni. Kalau dia negatif, kita bawa dia ke okey, sorry. Bukan macam ni. Kalau bentuk tunggal, positif kena nombor dia lagi besar. Negatif nombor dia kena lagi kecil. Sekarang, kalau negatif nak lagi kecil, kita kena bawa dia ke depan lah. Negatif 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini, 0.123. Ada 3 kosong. 1, 2, 3, 2, 0, 1. Jawapan dia adalah ada 3 kosong. Jawapan dia B. Ni jawapan nombor 9. Okey, cikgu nak jawab soalan terakhir lagi. Okey, ni soalan yang terakhir. Betul. Ni soalan terakhir dah. Sebab cikgu nak cukupkan 30 soalan cikgu jawab supaya kamu boleh study rakaman. Okey, jadi sorry. Okey, ni dah terakhir dah. Nazran, boleh ke ni Nazran? Boleh cikgu. Okey, Maniam menyimpan 10,000. Jadi P prinsipal dia adalah 10,000 dalam akaun simpanan tetap di bank bersatu untuk tempoh 3 bulan. T dia adalah 3 bulan. Dia menerima faedah RM RM100. Jadi dia dah cakap dah ada faedah dia.
RM RM100. Hitung nilai R. Jadi I sama dengan PRT. I kita faedah kita RM100 sama dengan P kita 10,000. R kita adalah R lah. Kita nak cari R. Jadi T kita jangan ambil 3. Kita kena dalam keadaan tahun. Bila kita nak dapat dia dalam keadaan tahun, 3/12 ya. Jadi dekat sini kita selesaikan. 10,000 darabkan dengan 3/12. Kamu akan dapat dekat sini 100 sama dengan 2,500 darab dengan R. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini, kamu pun tekanlah kalkulator 0,00 1/25. Okey. Ni jawapan dia tau. Tetapi kamu kena ingatlah. Kamu tekanlah 1 bahagi 25. Kalau kamu tak nampak dekat sini. 1. Calculate the value of R. 10,000 3 bulan. Kejap 100 bahagi 2,500. 10,000 interest. PRT. Kejap per annum. Okey, kejap 3/12. 10,000 betul lah. Lepas tu R, lepas tu T. T kita mesti dalam keadaan tahun. Bulan nak tukar kepada tahun kena bahagi 3/12 0.25. 10,000 darab dengan answer 2,500. 100 bahagi dengan answer 0.0. Tak ada pula jawapan. Tak apalah yang ni Ni jawapan dia R kena 0.04. Nanti cikgu check balik. Okey. Tapi betul lah. Cara cikgu buat ni betul. Ni cara dia. Okey. Ni tak jumpa pula jawapan Nanti cikgu check balik soalan ni. Okey. Jadi, cikgu sempat jawab daripada 40 soalan, ada 30 soalan sahaja cikgu sempat. Okey, cikgu cubalah untuk speak tadi. Cikgu harap jelas. Tapi, cikgu harap kamu study balik rakaman kelas ni. Tengok macam mana cikgu selesaikan satu-satu soalan. Boleh ke semua? Boleh? Boleh. Boleh? Cuba tahu. Ni untuk masa depan kamu tahu. Okey, jadi cikgu minta maaf dah ambil masa 6 minit. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey. Sayang cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Umar, Aiman, Portia ada ke kat situ?